juga idofat. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita mulakan pengajian, tolong respon sama ada suara saya jelas ataupun tidak, paparan saya jelas ataupun tidak. Tolong tuan-tuan komen dan respon. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas tak? Okey, terima kasih. Baik. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh unmute-kan mic masing-masing, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya hilang? Ustaz tak dengar. Tak dengar. Okey, sekarang dengar tak suara saya? Dengar. Dengar tak? Okey, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat belaka? Salam Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat belaka? Alhamdulillah. 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 Tuan-tuan dengar tahu, orang yang belajar bahasa Arab Al-Quran ni, dia makin hari makin muda, makin sihat tuan-tuan. Kalau tak percaya, tuan-tuan kena stay sampai 10 bulan pengajian. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pertamanya terima kasih sudi ikuti pengajian pada pagi ni, yang mana pada pagi ni saya nak kongsi satu sistem baru pengajian bahasa Arab. Yang keduanya, sebelum saya mulakan pengajian, saya nak tanya, siapa kat sini yang tak pernah langsung belajar bahasa Arab? Cuba bersuara sikit. Saya Ustaz, kosong. Kosong. Allah, Tuan Yunus daripada Batu Pahat, ahlan wa sahlan. Saya sebenarnya Tuan Yunus kan, saya paling suka orang yang tak pernah belajar bahasa Arab langsung ikuti kelas saya pagi ni. Sebab apa tuan-tuan? Apa saya kelentong pagi ni, insya-Allah tuan-tuan percaya belaka. Saya nak santai-santai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak tanya, tuan-tuan dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Ya. Dah nak? Tuan-tuan dapat tak nota preview yang saya bekalkan kepada tuan-tuan dapat? Dapat ke tidak nota preview tu? Dapat. Dapat nak? Okey, siapa yang tak dapat, boleh sediakan pen, boleh sediakan buku latihan ataupun buku catatan. Tuan-tuan catat apa yang saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pengajian pagi ni. Sebab preview kali ni berbeza dengan preview sebelum ni. Saya ubah sistem. Okey, tuan-tuan dengar, fokus kita mulakan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dengar tahu? Tuan-tuan, sistem pengajian bahasa Arab Al-Wan ni merupakan sistem pengajian bahasa Arab yang baru. Yang mana tuan-tuan,
Dia berbeza dengan kelas-kelas bahasa Arab yang lain. Kalau kelas bahasa Arab yang lain, kebanyakan para ustaz dia guna sistem hafalan. Betul ke tidak tuan-tuan? Betul. Betul kan? Masuk saja kelas, hari pertama tuan-tuan masuk kelas, perkara pertama dia suruh tuan-tuan hafal ganti nama diri. Aku, engkau, dia, mereka, kamu, awak. Tapi dalam bahasa Arab lah. Tuan-tuan balik rumah mengapal lah tuan-tuan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Betul ke tak? Betul. Betul kan? Esoknya masuk kelas, ingat dah habis, ada lagi tuan-tuan. Dia suruh pula tuan-tuan dan perempuan hafal fi'il madhi. Fi'il madhi tu kata kerja yang telah berlaku, past tense. Ada 14 sebutan tuan-tuan kena hafal. Balik rumah mengapal lah tuan-tuan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'ata, fa'atuma, fa'atum, fa'ati, fa'atuma, fa'atuna, fa'altu, fa'alna. Ustaz, acik dengar pun dah poning dah ustaz. Macam mana acik nak hafal? Tuan-tuan dengar tuan-tuan. Saya tak kata sistem hafalan itu tak terbaik. Dalam mempelajari bahasa Arab, sistem hafalan itu yang paling terbaik. Tapi tuan-tuan, kalau hari ni saya suruh tuan-tuan dan perempuan yang muda remaja ni hafal, minggu depan nak datang tak? Saya jawab. Tobatlah home tak mari dah ustaz minggu depan. Jadi saya buat satu kaedah baru. Tuan-tuan tak payah hafal kaedah-kaedah bahasa Arab. InsyaAllah tuan-tuan boleh faham ayat Al-Quran. Apa yang kami lakukan? Okey, ready tuan-tuan? Kita nak mulakan pengajian. Kami cipta satu diagram ringkas bahasa Arab. Hanya melalui diagram ini, tanpa hafalan, insya-Allah tuan-tuan boleh faham Al-Quran. Insya-Allah tuan-tuan boleh faham bahasa Arab. Tuan-tuan kena faham tau. Maksud faham Al-Quran tu mustahil tuan-tuan nak faham keseluruhan ayat Al-Quran selama 10 bulan pengajian. Sekurang-kurangnya, kalau kelas tu kita ambil surah Al-Kahfi, sekurang-kurangnya tuan-tuan baca satu ayat, 2-3 patah perkataan dalam hati pun dah okey. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Okey. Sekarang ni tuan-tuan nampak tak paparan saya? Jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab. Nampak ke tidak? Nampak. Nampak lah? Okey, tuan-tuan boleh unmute-kan mic masing-masing. Sebab saya nak berkomunikasi dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey, ready ya? Kita nak santai-santai ni. Boleh unmute-kan mic masing-masing. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya nak sebut dekat tuan-tuan dan perempuan, tiap-tiap patah perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran bermula dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir tidak akan lari daripada 3 jenis sahaja. 3 jenis sahaja. Okey, saya ulang tuan-tuan. Tiap-tiap jenis perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran tidak akan lari daripada 3 jenis sahaja. Berapa jenis tuan-tuan? Jangan tuan. Okey. Okey, lagi sekali tuan-tuan, saya ulang Tiap-tiap patah perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran tidak akan lari daripada 3 jenis sahaja. Berapa jenis tuan-tuan? Respon ramai-ramai? 3 jenis. Sama ada perkataan yang tuan-tuan jumpa itu adalah isim. Sebut ramai-ramai, isim. Isim. Isim tu maknanya kata nama ataupun nouns. Kalau bukan isim, dia termasuk dalam jenis fi'il. Sebut ramai-ramai tuan-tuan. Fi'il tu maknanya apa ustaz? Fi'il tu maknanya kata kerja ataupun verb. Kalau bukan isim dan fi'il, dia termasuk dalam jenis haraf. Sebut ramai-ramai. Haraf tu maknanya kata tugas. Kata tugas ataupun kata sendi. Contoh di, pada,
dalam, dengan, kepada, daripada. Itu semua kata tugas ataupun kata sendi. Dalam bahasa Arab dia panggil apa tuan-tuan? Haraf. Oh, pandai tuan-tuan. Saya tanya lagi sekali tahu, jawab ramai-ramai. Perkataan dalam Al-Quran ada berapa jenis? 3. Oh, pandai tuan-tuan. Yang pertama isim. Isim tu maknanya apa dalam bahasa Melayu? Oh, yang kedua fa'il tu maknanya apa dalam bahasa Melayu? Kata kerja. Yang ketiga haraf maknanya apa dalam bahasa Melayu? Ui, pandai tuan-tuan. Baru belajar 2 minit dah tira ustaz. Yelah, ustaz ada kat depan. Nota pun ada. Baik, tuan-tuan dengar tahu. Tuan-tuan dah tahu dah. Perkataan dalam Al-Quran ada 3 jenis. Yang pertama isim, kata nama. Yang kedua fa'il, kata kerja. Yang ketiga haraf, kata tugas. Tugas saya yang pertama berbincang dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana nak bezakan kalimat isim, kata nama dengan fa'il, kata kerja. Tugas saya yang pertama adalah berbincang dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana nak beza isim, kata nama dengan fa'il, kata kerja. Cara yang paling terbaik, saya kena bagi contoh. Kemudian tuan-tuan respon ramai-ramai. Perkataan tu isim ke, kata nama ataupun fa'il, kata kerja. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Boleh ke tidak? Boleh nak? Respon ramai-ramai tuan-tuan. Respon ramai-ramai. Okey, ready tahu? Isim tu kata nama. Fa'il tu kata kerja. Saya nak bagi contoh perkataan, tuan-tuan jawab. Isim ke fa'il? Isim ke fa'il? Okey, ready tuan-tuan? Aku duduk. Isim ke fa'il? Apa tuan-tuan? Fa'il. Dia makan. Isim ke fa'il? Fa'il. Aku pergi. Isim ke fa'il? Rumah. Batu. Pokok. Isim. Aku berlari. Isim ke fa'il? Pandai tuan-tuan dan perempuan. Yelah, ustaz bagi contoh bahasa Melayu. Ustaz bagi Arab sikit. Sekali lagi ya tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan faham dulu. Isim tu kata nama, fa'il tu kata kerja. Okey, jom. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, saya nak fokus dekat isim, kata nama. Okey, fokus dekat isim, kata nama. Okey, ready tuan-tuan tahu? Sat lagi, dalam pengajian kita, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan yang kita jumpa itu adalah isim, kata nama, kita wajib cari 3 maklumat penting. Berapa maklumat tuan-tuan? 3. Yang pertama tuan-tuan kena cari tanda dia. Tanda. Yang kedua tuan-tuan kena tahu jantinanya, lelaki ke perempuan. Yang ketiga tuan-tuan kena tahu bilangannya. 1 ke, 2 ke, banyak. Saya ulang lagi sekali tahu. Sat lagi, kalau kita dah kenal pasti perkataan tu isim, kata nama, kita kena cari berapa maklumat tuan-tuan? 3. Yang pertama tuan-tuan cari apa? Tanda. Yang kedua cari apa? Jantina. Yang ketiga cari apa? Pandainya tuan-tuan. Saya besarkan. Kita pergi satu persatu. Okey, jadi tuan-tuan kita pergi satu persatu. Okey, tuan-tuan dah tahu dah isim maknanya kata nama. Sat lagi dalam pengajian kita, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan yang tuan-tuan jumpa tu isim, kita kena cari berapa maklumat tuan-tuan lagi sekali? 3. Yang pertama kita cari apa?
Tanda. Yang kedua cari apa tuan-tuan? Yang ketiga cari apa? Oh, pandai tuan-tuan. Ni proses tuan-tuan nak faham ayat Al-Quran. Sekejap lagi saya buktikan pada tuan-tuan dan perempuan. Okey, jom kita pergi satu persatu. Tuan-tuan fokus dulu dekat tanda. Tuan-tuan fokus dulu dekat tanda. Okey tuan-tuan, dalam Al-Quran kan Allah letak beberapa tanda pada perkataan tersebut yang menunjukkan dia kalimat isim, kata nama. Tanda yang pertama tuan-tuan dan perempuan, alif lam ataupun al. Alif lam ataupun al di pangkal kalimat, di awal kalimat. Tuan-tuan hari-hari baca Al-Quran, banyak tak perkataan dalam Al-Quran di pangkalnya ada alif lam tuan-tuan? Banyak ke tidak? Banyak. Kalau perkataan tu di pangkalnya ada alif lam ataupun al, isim ke bukan isim? Isim. Contoh tuan-tuan, contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh. Alhamdu. Cuba sebut ramai-ramai. Oh, saya nak tanya tuan-tuan, alhamdu kat pangkal ada tak alif lam? Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, isim ke bukan isim? Kalau ada, isim ke bukan isim tuan-tuan? Isim, kata nama. Okey, selesai tanda yang pertama. Tanda yang kedua isim, tanwin ataupun berbaris dua. An, in, un. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Contoh, tuan-tuan jumpa perkataan kitabun. Cuba sebut ramai-ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, kitabun bun kat hujung dia baris dua ke baris satu? Tanwin ke bukan tanwin? Kalau tanwin kat hujung, baris dua kat hujung, isim ke bukan isim? Pandai tuan-tuan. Tadi tanda yang pertama isim apa tuan-tuan? Jawab ramai-ramai. Alif lam. Di pangkal ke di hujung? Di pangkal. Macam ni tuan-tuan. Macam ni. Tanda yang kedua isim apa tuan-tuan? Tanwin, an, in, un. Di mana tuan-tuan? Di pangkal ke di hujung perkataan? Di hujung perkataan, di hujung kalimat. Terror tuan-tuan. Very good tuan-tuan. Kita pergi tanda yang ketiga isim pula. Ustaz, tanda yang ketiga isim, ta al-marbutah. Cuba sebut ramai-ramai. Ta al-marbutah ataupun yang bentuk dia bulat tapi ada dua titik kat atas. Kat mana ustaz? Kat hujung perkataan. Kalau kat hujung perkataan tu ada ta al-marbutah, maka dia pun kalimat isim. Contoh. Perkataan Ka'bah. Cuba sebut ramai-ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, Ka'bah tu kat hujung ada tak ta marbutah ataupun Ada ustaz. Kalau ada, isim ke bukan isim? Pandai tuan-tuan. Pergi pula tanda yang keempat isim. Tanda yang keempat isim tuan-tuan, berbaris bawah ataupun kasroh. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Okey, contoh. Maliki. Cuba sebut ramai-ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, Maliki ki kat hujung baris apa? Kalau baris bawah di hujung, isim ke bukan isim? Isim lah ustaz, kata nama. Setakat sekarang tuan-tuan faham ke tidak ni? Jelas ke tidak? Faham tuan-tuan? Kalau faham terror, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Kita pergi tanda yang kelima isim. Tanda yang kelima isim makna tuan-tuan.
Yang ni lah masalah kami orang Melayu ni Ustaz. Kalau tak tahu makna nak tahu dia isim. Kelas saya tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tak payah bawa kamus yang besar-besar. Saya terjemahkan untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya nak sebut dekat tuan-tuan, ada satu situasi makna memainkan peranan yang penting menunjukkan kalimat tu isim. Masa bila Ustaz? Ada situasi perkataan tu kat pangkal tak ada alif lam. Kat hujung tak ada tanwin, an, in, un. Kat hujung tak ada ta al-marbutah, tak ada kat hujung. Kat hujung tidak berbaris bawah ataupun kasrah. Pada situasi macam tu, makna memainkan peranan yang penting. Kalau terjemahannya pokok, isim ke bukan isim tuan-tuan? Isim. Okey, saya tanya lagi sekali, tuan-tuan jawab ramai-ramai. Tanda isim ada 5. Yang pertama apa tuan-tuan? Alif lam tu di mana? Di pangkal. Pandai tuan-tuan. Tanda isim yang kedua? Tanwin, an, in, un. Di mana tuan-tuan? Di hujung perkataan, hujung kalimat. Tanda isim yang ketiga? Di mana tuan-tuan dan perempuan? Di hujung kalimat. Tanda isim yang keempat? Baris bawah. Di mana tuan-tuan? Pandai tuan-tuan. Tanda isim yang kelima? Makna. Masya Allah, hebat tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kita pi pula. Selesai tanda, maklumat yang kedua tuan-tuan kena cari sat lagi apa tuan-tuan? Jantina. Okey, tuan-tuan dengar tau. Tuan-tuan, jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Ada berapa tuan-tuan? 2 jenis. Yang pertama dia panggil muzakkar. Cuba sebut ramai-ramai. Muzakkar tu lelaki. Yang kedua dia panggil muannas. Cuba sebut ramai-ramai. Muannas tu perempuan. Jom kita pergi satu persatu. Tuan-tuan dah tahu dah, Ustaz, jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Yang pertama dia panggil muzakkar lelaki. Yang kedua dia panggil muannas perempuan. Ustaz, muannas perempuan kan? Betul puan, betul-betul. Alhamdulillah. Tak ingat istilah Arab pun tak apa. Lelaki dan perempuan Ustaz, tak ada masalah. Okey, Ustaz, macam mana kami nak bezakan jantina lelaki dan perempuan dalam bahasa Arab? Tuan-tuan, paling mudah di dunia tuan-tuan oi. Tengok dekat hujung perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Okey, tuan dengar tahu. Kalau kat hujung perkataan tu ada ta marbutah ataupun macam ni. Kalau kat hujung perkataan tu ada ta marbutah ataupun maka jantinanya automatik perempuan. Okey, saya ulang tuan-tuan statement saya. Kalau perkataan tu kat hujung ada ta marbutah ataupun yang bulat 2 titik ke atas ni, maka jantina perkataan tu automatik lelaki ke perempuan? Okey, saya bagi tuan-tuan contoh. Contoh tuan-tuan, beg dalam bahasa Arab, orang Arab sebut haqibah. Cuba sebut ramai-ramai. Haqibatun boleh, haqibah pun boleh. Nak tanya, kat hujung ada tak ta marbutah ataupun Ada. Kalau ada kan, beg bagi orang Arab jantinanya lelaki ke perempuan? Lelaki. Muzakkar ke muannas? Muannas. Ui, pandai sungguh tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan, kalau perkataan tu kat hujung ada ta marbutah ataupun perempuan, maka kalau jantina lelaki pula, kat hujung dia tak ada ta marbutah.
tak ada kat ujung. Okey, contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh. Pen dalam bahasa Arab, orang Arab sebut qalam. Cuba sebut ramai-ramai. Kolam. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, qalam kat hujung ada tak ta al-marbutah ataupun Ada. Kalau tak ada tuan-tuan, pen, qalam bagi orang Arab, lelaki ke perempuan? Lelaki. Muzakkar ke muannas? Lelaki. Oi, pandai sungguh tuan-tuan dan perempuan. Ustaz mana ngajar tuan-tuan ni? Alhamdulillah. Ustaz Alwan, masya-Allah puan. Kita santai-santai tuan-tuan tahu. Saya nak bantu tuan-tuan hari ni boleh faham Al-Quran tanpa tengok makna bahasa Melayu. Okey, sekali saya buktikan di hujung pengajian. Sekali saya buktikan. Okey. Jadi tuan-tuan tahu qalam tu muzakkar, lelaki, tak ada ta marbutah kat ujung. Haqibah perempuan sebab ada ta marbutah kat ujung. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Sekali lagi habis kelas, dia ambil beg. Belek 10 kali. Tang mana perempuan dia ustaz? Tadi ustaz kata beg tu perempuan, tuan-tuan. Dia bukan jantina hakiki macam kita manusia. Dia jantina ejaan. Kata orang Arab, kalau perkataan tu di hujung ada ta marbutah ataupun maka jantina ejaannya muzakkar ke muannas tuan-tuan? Lelaki ke perempuan? Kata orang Arab, kalau perkataan tu kat hujung tak ada ta marbutah, tak ada maka jantina ejaannya muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Tuan-tuan faham ke tidak ni? Alhamdulillah. Nak tanya lagi sekali, seronok tengok jawab ramai-ramai tu. Okey, ready tuan-tuan. Jantina dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Yang pertama muzakkar tu lelaki ke perempuan? Kalau muzakkar kat hujung ada tak ta marbutah? Tak ada. Jantina yang kedua macam ni tuan-tuan. Kalau muannas tu lelaki ke perempuan? Muannas perempuan ada tak kat ujung? Ada tak ta marbutah kat ujung? Ada. Tuan-tuan, senang cerita ingat nama orang Melayu. Kalau Syarif lelaki. Kalau perempuan? Syarifah tambahlah tang hujung. Kalau Halim lelaki ustaz. Kalau perempuannya? Halimah tambahlah tang hujung. Ustaz, acik tunggu cucu kalau keluar nak letak lelaki, nak letak nama Rahim. Tiba-tiba keluar perempuan. Suka juga nama Rahim tu ustaz, nak letak macam mana? Rahimah tambahlah tang hujung. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Faham lah? Okey, tuan-tuan boleh follow pengajian pagi ni? Boleh follow ke tidak? Boleh nak? Okey, baik. Ya tuan, sila ada soalan puan? Ada soalan setakat sekarang? Tak ada nak? Okey, kalau tak ada, saya nak pergi bilangan pula. Sekali lagi selesai tuan-tuan cari tanda, selesai tuan-tuan cari jantina, tuan-tuan kena cari bilangan pula. Okey, tuan-tuan dah tahu. Bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada berapa tuan-tuan? 3 jenis. Saya lari tuan-tuan lindung pula. Saya lari Okey, ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil mufrad. Cuba sebut ramai-ramai. Okey tuan-tuan, mufrad ni maknanya bilangan satu, singular, satu. Singular. Yang kedua dia panggil musanna. Cuba sebut ramai-ramai. Musanna ni maknanya bilangan 2 tuan-tuan. Dual atau double, dua. Yang bilangan yang ketiga dia panggil jamak. Cuba sebut ramai-ramai. Jamak ni maknanya bilangan banyak ataupun plural. Bilangan banyak ataupun plural. Okey, jom. Saya nak pergi satu persatu tau. Tuan-tuan fokus lah. Kalau tuan-tuan ada nota ni, boleh tulislah nota tuan-tuan ada perempuan. Okey. Baik. Bilangan yang pertama dia panggil mufrad.
Cuba sebut ramai-ramai mufrad. Okey, tuan-tuan. Mufrad ni maknanya bilangan satu, singular. Satu. Tuan-tuan dengar tau. Untuk bilangan satu, tuan-tuan tak payah belajar. Tak payah belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada apa-apa penambahan di hujung perkataan. Tak ada apa-apa penambahan di hujung perkataan. Makna kata sebutan asal, original sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik menunjukkan bilangan berapa, tuan-tuan? Satu. Tadi pen dalam bahasa Arab, orang Arab sebut apa, tuan-tuan? Kolam. Kolam tu automatik berapa batang pen? Satu batang. Singular. Nak tanya tuan-tuan, pintu dalam bahasa Arab, orang Arab sebut apa? Babun. Tuan-tuan jangan tipu saya. Semua tengok cerita Piramli ni, Ahmad Al-Bab. Ustaz, pintu dalam bahasa Arab babun ataupun al-bab. Tu automatik berapa buah pintu? Satu pintu, Ustaz. Nak tanya tuan-tuan lagi. Masjid dalam bahasa Arab kita sebut apa? Al-Masjidi. Masjid lah, Ustaz. Dah lama dah kami cakap Arab ni, Ustaz. Masjid. Saya tulis Rumi lah. Masjid. Jadi automatik masjid tu berapa masjid, tuan-tuan? Satu masjid. Okey, satu masjid. Sebutan asal, sebutan original sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik singular, satu. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Faham. Okey, tuan-tuan. Yang perlu kita belajar bilangan musanna. Sebut ramai-ramai lagi sekali. Bilangan dua, Ustaz. Bilangan dua kena belajar. Orang Arab kalau satu masjid disebut masjid. Kalau dua masjid dia tak sebut masjid-masjid, tuan-tuan. Dia letak penambahan di hujung perkataan. Tuan-tuan catat dan nota, tuan-tuan. Apa penambahan kat hujung tu, Ustaz? Dia letak penambahan aini. Cuba sebut ramai-ramai, tuan-tuan. Aini. Lagi sekali, ramai-ramai, tuan-tuan yang follow pengajian pagi ni. Aini. Aini sebutan dia, ejaan dia yanun. 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 Tapi hari ni kita ambil sebutan dulu. Tuan-tuan ambil sebutan dulu supaya semua orang boleh follow pengajian pagi ni. Kalau tuan-tuan dah print out nota ni, tuan-tuan tulis aini kat sini. Kalau tak ada, catat dalam buku, tuan-tuan. Catat dalam buku. Sebab hari ni saya tak nak tuan-tuan tengok makna bahasa Melayu dah. Ni point saya pada pagi ni. Tolong catat, tuan-tuan. Kalau bilangan dua, orang Arab tambah sebutan apa kat ujung, tuan-tuan? Ramai-ramai lagi sekali. Aini. Okey. Jom kita buat sama-sama. Tadi Ustaz, kalau kolam satu batang pen. Kalau dua batang pen, orang Arab tak sebut kolam-kolam. Orang Arab tak sebut isnani kolam. Isnani kan dua, Ustaz. Orang Arab tambah sebutan aini kat ujung perkataan kolam. Dia jadi kolamaini. Cuba sebut ramai-ramai. Pandai, tuan-tuan. Kalau masjid tu satu masjid. Nak dapat dah tu. Kalau dua masjid, tuan-tuan tambah saja aini kat ujung. Dia jadi sebutan apa, tuan-tuan? Masjidaini. Sebut ramai-ramai. Oh, terror lepas ni pergi Mekah buat haji umrah cakap Arab lah kami, Ustaz. Okey, saya tanya lagi sekali. Tuan-tuan jawab ramai-ramai. Kalau bilangan dua, orang Arab tambah apa kat ujung, tuan-tuan? Aini, Ustaz.
Okey. Saya nak buat sebutan singular. Tuan-tuan ramai-ramai buat sebutan dua dia. Boleh ke tidak? Boleh try nak tengok. Tuan-tuan ni dah terror ke buat terror ni tuan-tuan? Okey, ready Kalau kolam satu batang pen. Kolam satu batang pen. Kalau dua batang pen tambah I ni kat ujung, apa sebutan dia? Pandai tuan-tuan. Kalau kitab tu satu buku. Kalau dua kitab tambah I ni kat ujung, apa sebutannya? Pandai tuan-tuan. Kitabai ni. Terror tuan-tuan cakap Arab. Terror tuan-tuan. Kalau Muslim seorang lelaki Islam. Kalau dua orang nak sebut macam mana? Masya Allah, hebat sungguh tuan-tuan dan perempuan. Okey, last seronok pula jawab ramai-ramai ni last. Kalau kafir, seorang lelaki kafir. Kalau dua orang nak sebut macam mana? Pandai tuan-tuan. Yang ni ikut suka tuan-tuan dan perempuan. Nak sebut kafirai ni ke, kafirai ni ke, ikut suka tuan-tuan dan perempuan. Yang penting tuan-tuan tahu, kalau bilangan dua tambah apa kat ujung tuan-tuan? Ini. Pandai tuan-tuan. Katalah saya pergi ke Mekah. Saya pergi ke Mekah. Saya cakap kat orang Arab ni, Syekh, saya nak beli jubah. Saya nak beli jubah. Berapa helai jubah saya nak beli? Syekh, saya nak beli jubah. Berapa helai jubah saya nak beli? Satu kan? Tapi kalau saya sebut, Syekh, saya nak beli jubahai ni. Mana tahu dua? Mana tahu dua? Ustaz jangan nak buat garang Ustaz. Kami dah terror hari ni Ustaz. Ada ni kat ujung, automatik bilangan berapa tuan-tuan? Allahu Rabbi. Tuan-tuan faham tidak ni? Jelas tidak? Jelas nah? Tuan-tuan catat tau? Okey, baik. Okey, sekarang ni saya nak pergi bilangan yang ketiga jamak, bilangan plural. Okey. Untuk bilangan jamak plural, peringkat awal ni tuan-tuan tengok dulu terjemahan saya yang dalam bahasa Melayu. Kalau terjemahan saya berganda. Makna kata saya sebut dua kali. Contohnya kitab. Kitab. Saya sebut sekali ke dua kali? Kalau dua kali berganda ke tidak berganda? Kalau berganda, automatik bilangannya mufrad ke jamak? Jamak. Okey, untuk bilangan jamak plural, peringkat awal tuan-tuan tengok dahulu terjemahan saya. Okey, saya tanya lagi sekali, tuan-tuan jawab ramai-ramai. Bilangan dalam bahasa Arab ada berapa jenis? 3. Yang pertama mufrad, bilangan 1. Kalau mufrad bilangan 1 kat hujung ada tak penambahan? Tak ada. Dia ada tak ni kat ujung? Tak ada. Tuan-tuan, makin cekap tuan-tuan. Allahu Akbar. Seronok saya. Kalau bilangan 2, apa penambahan kat ujung dia? Ni. Kita ambil sebutan. Ni. Bukan Aina tuan-tuan. Aina tu jiran sebelah kanan. Kita ambil jiran sebelah kiri. Ni. Kalau bilangan jamak plural, terjemahannya berganda ke tidak berganda? Berganda. Tapi tuan-tuan, kalau kitab, saya sebut sekali je. Kitab. Itu bilangan dia mufrad ke jamak? Mufrad. Singular ke plural? Singular. Kalau sebut sekali, singular. Kalau saya sebut dua kali, itu jamak plural. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Lagi sekali. Jelas nah? Okey. Faham nah? Okey. Apa function dia Ustaz yang sebenarnya Ustaz nak bincang macam ni? Okey, tuan-tuan tengok. Saya bagi tuan-tuan contoh perkataan. Katalah saat lagi tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpalah perkataan Al-Muhadir.
Al-muhadir. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, tuan-tuan ready tahu? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Saya buka diagram dulu tuan-tuan. Kita tengok diagram sama-sama. Okey, tuan-tuan nampak tak paparan saya? Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan. Al-muhadir. Tuan-tuan nak kata kalimat isim atau fi'il ataupun haraf? Kalimat apa tuan-tuan? Isim. Betul isim? Okey, kalau isim kita ada 3 maklumat yang tuan-tuan kena cari dengan saya. Yang pertama tanda, tengok tanda dulu. Kalau sungguhlah al-muhadir tu isim, mana tanda di isim? Alif lam dipangkal. Masya-Allah, cekap tuan-tuan dan perempuan, cekap ustaz. Alif lam dipangkal ni ustaz. Alif lam kat pangkal. Okey, maklumat yang kedua tuan-tuan kena bantu saya cari jantina pula. Saya nak tanya tuan-tuan, al-muhadir kat hujung ada tak ta al-marbutah ataupun ah? Ada ke tak ada? Tak ada ustaz, tak ada ta marbutah, tak ada ah. Tuan-tuan, kalau tak ada ah kat hujung ta marbutah, jantina al-muhadir ni lelaki ke perempuan? Jawab yang Arab terus tu. Lelaki ke perempuan? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Pandai tuan-tuan. Pandai tuan-tuan. Sekarang nak pergi dekat bilangan. Tengok bilangan. Al-muhadir kat hujung ada tak sebutan aini? Tak ada. Kalau tak ada, al-muhadir tu bilangannya mufrad ke musanna? Singular ke plural? Singular. Wallahu Rabbi. Tahniah tuan-tuan dan perempuan dah faham Al-Quran. Tuan-tuan dah tahu dah al-muhadir ni isim. Okey, tanda dia isim, alif lam dipangkal. Betul ke tidak? Betul. Jantina dia ustaz, dia lelaki. Muzakkar, tak ada ta marbutah kat hujung. Bilangan dia ustaz singular, satu. Tak ada aini kat hujung. Tuan-tuan tera cerita kat saya, tu isim, lelaki ustaz, seorang. Apa makna al-muhadir dalam bahasa Melayu? Cuba cerita. Senyap dah. Loh, makna tak tahu. Tapi boleh cerita ke orang, ustaz tu lelaki, ustaz tu seorang. Yang hadir tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Pandai tuan-tuan bedal. Al-muhadir bukan makna yang hadir tu lelaki. Al-muhadir maknanya pensyarah lelaki. Saya nak cerita dekat tuan-tuan depan gini. Kalau perkataan al-muhadir ni, perkataan al-muhadir ni ada dalam ayat Al-Quran, ayat tu Allah cerita lelaki ke perempuan? Lelaki. Seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Ya, tuan-tuan dapat 20% maklumat awal. Ayat tu cerita lelaki ke perempuan, seorang ke ramai, tanpa tengok makna bahasa Melayu. Tuan-tuan faham tidak? Faham. Bila tuan-tuan buka tafsir, tuan-tuan nak tengok siapa lelaki ni. Barulah tuan-tuan buka tafsir. Tuan-tuan buka tafsir dengan maklumat 20% dah ada. Tuan-tuan cari siapa lelaki tu. Amin. Jelas tuan-tuan dah? Jelas. Inilah kaedah yang saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan. Kunci faham Al-Quran kena tahu kaedah bahasa Arab. Inilah kaedah dia tuan-tuan. Untung tuan-tuan follow pengajian pagi ni. Tuan-tuan jelas dah? Faham dah maksud saya tuan-tuan dah? Okey, alhamdulillah. Okey, selesai kalimat isim, saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan kalimat fi'il pula. Cuba sebut ramai-ramai fi'il. Sedap tuan-tuan sebut macam orang Arab dah. Fi'il. Fi'il ni makna kata kerja ataupun verb. Alah tuan-tuan, kalimat fi'il ni ada dalam bahasa Melayu. Waktu bila? Waktu isteri marah suami. Apalah fi'il suami aku ni. Fi'il tuan-tuan. Orang Arab sebut fi'il, kata kerja. Okey, jom kita bincang fi'il tuan-tuan. Sebab kita besarkan slide saya. Okey. Sebelum bincang fi'il, tuan-tuan ada soalan tak setakat sekarang? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada nak? Okey, jom kita bincang fi'il. Tak ada, alhamdulillah. Okey, fi'il maknanya kata kerja. Fi'il maknanya kata kerja. Tuan-tuan, pada preview sebelum ini,
Kalau tuan-tuan nak kenal fi'il, tuan-tuan tengok makna bahasa Melayu. Contoh-contoh dah. Aku buka. Buka isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il, kata kerja. Aku makan. Makan. Isim ke fi'il? Fi'il, kata kerja. Hari ni bersama saya 70 orang lebih. Saya nak offer tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan nak tak satu teknik kami nak kenal perkataan dalam Al-Quran tu fi'il kata kerja tanpa tengok makna bahasa Melayu? Nak ke tak nak? Ya. Mestilah nak, Ustaz. Tuan-tuan catat dalam buku nota tuan-tuan dan perempuan. Jom kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami dah tahu fi'il tu kata kerja, verb. Macam mana kami nak tahu kalimat tu fi'il kata kerja dalam bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu? Tuan-tuan catat. Fi'il tiada tanda isim. Catat tuan-tuan. Tulis dulu. Fi'il kata kerja tak boleh ada tanda-tanda isim. Tak boleh ada tanda-tanda nouns, kata nama. Tuan-tuan faham ke tidak? Allahu Akbar. Inilah batch yang saya paling seronok. Belum tunjuk contoh dah faham. Alhamdulillah. Kita santai-santai sudahlah tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan boleh follow pengajian pagi ni. Matlamat saya habis preview, tuan-tuan dapat satu benda pada pagi ni. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan lagi sekali. Fi'il kata kerja boleh tak ada tanda-tanda isim? Tak boleh, Ustaz. Okey, makna kata tuan-tuan dan perempuan, fi'il tak boleh ada alif lam kat pangkal. Fi'il tak boleh ada an, in, un kat ujung. Fi'il tak boleh ada ta al-marbutah ataupun di hujung. Fi'il tak boleh ada baris bawah atau kasrah di hujung. Dia tak boleh ada tanda-tanda isim ataupun kata nama. Jelas ke tidak? Jelas. Okey. Saya bagi tuan-tuan contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh nah. Contoh sat lagi tuan-tuan jumpa perkataan, tuan-tuan jumpa perkataan akala, cuba sebut ramai-ramai. Okey, saya nak tanya tuan-tuan tahu, akala tu ada tak alif lam kat pangkal? Al. Tak ada Ustaz, tak ada. Akala tu ada tak an, in, un kat ujung? Tak ada Ustaz. Ui, tuan-tuan, ni kaedah pantas tau, fast track. Saya tak pernah bincang kaedah ni dengan student yang lain. Dengan tuan-tuan je yang untung pagi ni. Akala ada tak ta marbutah atau kat ujung? Tak ada. Akala ada tak baris bawah atau kasrah di ujung? Tak ada. Oh, tuan-tuan, kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat apa tuan-tuan? Fi'il, kata kerja tuan-tuan. Allahu Akbar, seronoknya Ustaz. Kenapalah kami jumpa Ustaz tahun 2022? Kalau jumpa Ustaz tahun 1986, dah terror kami ni Ustaz. 1986 baru dilahirkan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan fokus sungguh ni. Saya nak bantu tuan-tuan faham ayat Quran. Okey, saya tanya lagi sekali. Fi'il kata kerja ada tak tanda-tanda isim? Tak ada. Fi'il boleh tak ada alif lam kat pangkal? Tak ada. Boleh. Fi'il boleh tak tanwin an, in, un kat ujung? Boleh. Tak boleh. Fi'il boleh tak ada ta marbutah kat ujung? Kat ujung? Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Fi'il boleh tak ada baris bawah kat ujung? Baris kasrah? Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan dengar tau. Kalau fi'il ada alif lam di pangkal, isim akan kata see you in court. Tu tanda dia. Jangan diambil tanda orang. Jelas nah? Okey, jom. Barulah saya bincang dengan tuan-tuan jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Arab. Alah, tuan-tuan follow je. Okey. Kata kerja dalam bahasa Arab. Ya puan, sila. Ada soalan? A'toina. Soalan pada adik kita. A'toina. Senang je. Tengok ni. A'toina. Cuba kita tengok. A'toina. Ada tak alif lam kat pangkal? Tak ada. Tanwin an, in, un? Tak ada. Maka cekak tuan-tuan. Ta marbutah? Ada. Baris bawah?
Tuan-tuan nak kata kalimat apa? Sadaqallahul azim. Jomlah kita balik tuan-tuan. Dah tera belaka dah. Senang tuan-tuan. Ya Allah ustaz, baru nampak pagi ni ustaz. Tuan-tuan dengar. Kunci nak faham Al-Quran bukan semata bahasa Melayu. Tuan-tuan tahu kaedah bahasa Arab. InsyaAllah tuan-tuan feel baca Al-Quran lagi feel. Ni saya cerita kat tuan-tuan ni. Catat tuan-tuan Tuan-tuan catat dalam buku. Perkataan kata kerja dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada berapa tuan-tuan? 3 jenis. Okey, yang pertama dia panggil fi'il madhi. Cuba sebut ramai-ramai madhi. Okey, tuan-tuan, madhi ni perbuatan yang telah berlaku. Telah berlaku atau past tense. Dalam bahasa Arab dia panggil madhi. Fi'il yang kedua dia panggil mudhari'. Cuba sebut ramai-ramai. Okey tuan-tuan, mudhari' ni perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Dia panggil mudhari'. Fi'il yang ketiga dia panggil amar. Cuba sebut ramai-ramai. Amar. Okey tuan-tuan, fi'il amar ni perbuatan suruh. Kalau tuan-tuan nak suruh orang dalam bahasa Arab, kita guna fi'il apa tuan-tuan? Amar. Oi, laju tuan jawab. Tera dah tu. Okey ustaz, macam mana kami nak bezakan ketiga-tiga jenis fi'il ni? Okey tuan-tuan dengar, saya bagi satu persatu. First, tuan-tuan tengok makna bahasa Melayu. Tengok dulu makna bahasa Melayu. Kalau fi'il madi, perbuatan yang telah berlaku, terjemahan saya saat lagi ada perkataan telah. Ada telah. Okey, contoh. Aku telah duduk. Ada telah ke tak ada telah? Ada. Kalau ada telah, tu automatik fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Senang berbenar tugas ustaz. Contoh yang kedua, dia telah makan. Tu fi'il apa? Madhi. Macam mana tuan-tuan tahu dia fi'il madhi? Ada telah? Oh, pandai tuan-tuan. Kita pergi pula fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Sat lagi terjemahan saya tuan-tuan. Kalau fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku tak ada telah. Tak ada telah. Contoh, dia tak ada telah tuan-tuan, sepangkah. Tak ada telah. Contoh, aku pergi. Ada telah ke tak ada telah? Kalau tak ada telah, tu fi'il madhi ke mudhari'? Oh, pandai tuan-tuan. Dia makan, fi'il apa? Macam mana tuan-tuan tahu dia fi'il mudhari'? Tak ada telah, sedang ustaz. Oh, pandai tuan-tuan. Okey, pi pula fi'il amar. Fi'il amar perbuatan suruh. Yang ni senang je. Tuan-tuan dengar terjemahan saya macam suruh, automatik fi'il amar. Contoh, pergilah oleh engkau. Suruh ke tak suruh? Amar. Pergilah oleh engkau. Suruh ke tak suruh? Kalau suruh tu fi'il fi'il amar ustaz. Ustaz jangan nak tik kami ustaz. Kami dah tera bahasa Arab. Tadi ada orang nak sebut madhi, dia sebut ma dan kona. Mar ustaz, mamar. Tak apalah tuan-tuan. Okey, saya tanya lagi sekali Kalau fi'il madhi ada telah ke tak ada telah? Ada telah. Kalau fi'il mudhari' ada telah ke tak ada telah? Tak ada telah. Kalau fi'il amar perbuatan apa? Perbuatan suruh. Okey. Nampak dah tera. Saya nak uji keteraan tuan-tuan dan perempuan. Nak tengok ni betul-betul tera ke buat-buat tera. Boleh unmute-kan mic masing-masing. Ambil peluang ni tuan-tuan nak faham Al-Quran. Okey, saya nak sebut 3 patah perkataan. Tuan-tuan dengar betul-betul. Tuan-tuan teka itu fi'il yang mana satu? Madhi ke, mudhari' ke ataupun amar? Boleh ke tidak? Boleh. Okey, ready tak? Ready ya? Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau. Tu fi'il apa? Fi'il amar. Oh, pandai tuan-tuan. Dia telah buka.
Mana tahu dia fi'il madi. Ada telah. Ada telah. Ui, makin cekak tuan-tuan. Makin cekak. Aku datang. Macam mana tahu dia fi'il mudhari'? Tak ada telah. Very good tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, faham ke tidak? Jelas ke tidak? Okey, hari ni preview saya janji lain pada yang lain. Betul ke tidak? Ustaz, yang ustaz bagi tadi contoh bahasa Melayu. Kami terror lah ustaz. Ya. Macam mana kami nak tahu tu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar dalam Al-Quran tanpa tengok makna bahasa Melayu? Nak ke tak nak? Yes. Nak ke tak nak tuan-tuan? Nak lah ustaz. Sebab tu kami follow kelah ustaz pagi ni. Okey, dengar. Okey, meh. That's why we are patient until now. Kalau tuan-tuan nak kenal jenis-jenis fi'il madi, mudhari' dan amar tanpa tengok makna bahasa Melayu, tuan-tuan tengok baris hujung. Baris mana tuan-tuan? Baris hujung perkataan. Baris hujung sekali, last sekali. Tuan-tuan catat lah. Yang ni tuan-tuan kena catat sikit. Kalau fi'il madi, tuan-tuan ingat ma di. Kat hujung baris apa? Atas. Baris atas. Ingat ma je. Ma di. Kat hujung baris atas. Saya duduk tengah tuan-tuan lari sikit. Kat hujung mesti baris atas. Ingat ma di. Ma baris atas. Kat hujung baris atas. Contoh. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Contoh yang payah sikit di dunia. Apa contoh dia ustaz? Safaro. Cuba sebut ramai-ramai safaro. Okey, nak tanya tuan-tuan, safaro ni ada tak alif lam kat pangkal? Tak ada. Tanwin an in un? Tak ada. Ta marbutah? Ui, baris bawah kat ujung? Maka ni kalimat isim ke fi'il? Oi, ni macam ni tuan-tuan. Nak tanya. Safaro ro kat ujung baris apa? Kalau baris atas, baris fathah kat ujung fi'il madi ke mudhari'? Fi'il madi. Tuan-tuan, kalau fi'il madi ada telah ke tak ada telah? Ada telah ke tak ada telah? Ada lah ustaz. Allahu Rabbi, macam ni tuan-tuan. Pi pula fi'il mudhari'. Tak mau tengok dah makna bahasa Melayu ustaz, kami dah terror dah hari ni. Kalau fi'il mudhari', tuan-tuan ingat mu. Kat hujung baris apa tuan-tuan? Baris depan, baris dhammah. Ingat ni, mu. Baris depan. Okey, contoh, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah kan? Iyyaka na'budu. Ya Allah ustaz, senangnya bahasa Arab. Na'budu. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada ta marbutah, tak ada baris bawah. Maka dia kalimat apa tuan-tuan? Fi'il. Kata kerja. Kat hujung baris apa? Na'budu depan. Kalau baris depan tu fi'il apa tuan-tuan? Kalau fi'il mudhari' ada telah ke tak ada telah? Ada telah ke tak ada telah fi'il mudhari' tuan-tuan? Tak ada telah. Tuan-tuan catat ke tidak ni? Catat tuan-tuan, catat. Jangan tak catat tuan-tuan lah, saya nak rujuk balik. Catat tuan-tuan, catat. Okey. Fi'il yang ketiga tadi fi'il apa tuan-tuan? Mar. Ingat mar ni. M-A-R. Mar. Kalau mar kat ujung baris apa? Baris mati. Baris sukun ustaz. Contoh. Iqra. Cuba sebut ramai-ramai. Iqra. Okey, iqra tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada ta marbutah, tak ada baris bawah kat hujung. Maka tuan-tuan tahu dia kalimat isim ke fi'il? Fi'il. Sebab tak ada tanda-tanda isim. Iqra kat hujung baris apa sekarang? Baris mati sukun. Kalau baris sukun kat ujung, baris mati kat ujung, fi'il madi ke mudhari' ke amar? Allahu Rabbi.
Tuan-tuan, Iqra' ni tuan-tuan nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia telah baca ke bacalah? Bacalah. Fuh. Macam ni tuan-tuan. Sadaqallahul azim. Jomlah kita balik tuan-tuan sebab tuan-tuan dah kira bahasa Arab. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Jelas ke tidak ni tuan-tuan? Alhamdulillah. Jelas kan? Okey, tuan-tuan catat ke tidak ni? Catat ke tidak ni? Catat nah, sekejap lagi kita nak praktik dekat ayat Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Kena catat nah, sekejap kita praktik kat ayat Al-Quran. Okey, selesai dah fi'il. Okey. Selesai fi'il. Okey, saya nak bagi lagi 3 patah perkataan. Tuan-tuan teka ramai-ramai. Itu fi'il yang mana satu? Saya pindah kat sini pula. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah sekejap lagi dalam pengajian kita, tuan-tuan jumpa perkataan, contohnya tuan-tuan jumpa perkataan daraba. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, saya nak tanya, daraba ba kat ujung baris apa? Batas. Baris atas. Kalau baris atas fi'il madi ke mudhari'? Kalau fi'il madi ada telah ke tak ada telah? Ada ke tak ada? Ada. Telah berlaku ustaz. Telah apa kami tak tahu ustaz. Ustaz yang cari kita, ustaz tengok kamu sendiri. Yang kami tahu ada telah je ustaz. Okey, yang kedua. Pi pula yang kedua. Perkataan ya malu. Cuba sebut ramai-ramai. Ya. Okey tuan-tuan, ya malu lu kat ujung baris apa ni? Baris depan kan domah. Okey, kalau baris domah kat ujung tu fi'il madi ke mudhari'? Oi, tuan-tuan sebut mudhari' pun macam orang Arab dah. Kalau mudhari' ada telah ke tak ada telah? Tak ada telah. Masya Allah ustaz. Sonok hari ni. Baca lagi Al-Quran. Jumpa pula i'mal. Cuba sebut ramai-ramai. Saya nak tanya, i'mal ni fi'il apa? Amar. Cekapnya tuan-tuan. Mana tahu dia fi'il amar? Ada baris mati kat ujung. Saya nak tanya, tuan-tuan seronok ke tak seronok hari ni? Seronok ke tidak dapat ilmu ni? Saya nak tuan-tuan faham Al-Quran, itu sahaja. Fokus saya nak tuan-tuan faham Al-Quran. Tapi saya ulang lagi sekali nak, mustahil selepas 10 bulan tuan-tuan habis kelas saya, tuan-tuan boleh faham keseluruhan Al-Quran. Tu mustahil tuan-tuan, jangan percaya. Mana-mana ustaz datang sekalipun masuk kelas saya boleh faham satu Al-Quran. Jangan percaya. Tuan-tuan, proses belajar Al-Quran ni bukan 10 bulan. Proses belajar Al-Quran ni sepanjang hayat. Yang saya bincang dengan tuan-tuan ni 20% saja tuan-tuan dan puan-puan. Bukan 100%, 20% sahaja. Tuan-tuan jelas nah? Saya tak janjikan bulan bintang. Cuma surah-surah yang kita ambil biasa surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Yasin, surah As-Sajadah yang tuan-tuan baca hari-hari. Sekurang-kurangnya mulut tuan-tuan sebut ayat Arab, dalam hati boleh terjemah 2-3 patah perkataan dalam bahasa Melayu pun dah okey. Itulah fokus saya tuan-tuan. Okey, jom. Saya nak pi pula jenis perkataan yang ketiga, haraf, kata tugas. Cuba sebut ramai-ramai haraf. Haraf, kata tugas ataupun kata sendi. Kata sendi pun boleh tuan-tuan. Sendi kata. Sendi. Contoh di, ni ada di. Contoh di, dan, pada, dengan. Tu semua kata sendi ataupun kata tugas. Dalam bahasa Arab kita panggil apa tuan-tuan? Haraf. Okey. Tuan-tuan dengar tuan-tuan. Kalau isim, kata nama, ada tanda-tandanya. Betul tidak? Betul. Alif lam, tanwin, ta marbutah baris bawah. Kalau fi'il, kata kerja, ada tak tanda-tanda isim? Ada. Tak ada. Oh, cekap tuan-tuan. Tuan-tuan jawab ni tengok nota ke tak tengok nota? Tengok. Allahu Akbar. Ke saya pun tuan-tuan tak tengok dah. Ustaz, kalau fi'il kata kerja tak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh ta marbutah, tak boleh baris bawah. Very good tuan-tuan. Kalau haraf, macam mana kami nak kenal bahasa Arab tanpa tengok makna bahasa Melayu? Nak ke tak nak? Naklah ustaz, ni lah fokus kami hari ni. Nak dapat yang fast track tu ustaz. Haraf ni tuan-tuan, catat dalam buku nota tuan-tuan. Sebutannya pendek-pendek berbenung. Haraf ni sebutan dia pendek-pendek berbenung.
Yang pendek-pendek dalam Al-Quran tu tuan-tuan, kebanyakannya kalimat apa tuan-tuan? Haruf. Okey, maksud pendek ni tuan-tuan, satu suku kata. Contoh, min. Pendek ustaz, haruf. Ataupun dua suku kata, dua suku kata. Contoh, ila, dua suku kata. Pendek ke panjang? Pendek berbenar ustaz. So kalau pendek, isim ke fi'il ke haruf? Haruf. Cakap tuan-tuan, cakap. Habislah haruf, itu saja. Itu saja haruf. Jadi kalau haruf tu panjang ke pendek tuan-tuan? Pendek berbenar. Jangan lupa perkataan berbenar kat ujung tuan-tuan. Contoh, saya bagi tuan-tuan contoh. Saya nak santai-santai dengan tuan-tuan, tapi tuan-tuan dah faham. Ini fokus saya. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan jumpa perkataan an. Cuba sebut ramai-ramai an. Saya terus nak tanya tuan-tuan, an tu kalimat isim ke fi'il ke haruf? Mana tahu dia haruf? Pendek berbenar ustaz. Tu yang seronok. Allahu Rabbi. Tuan-tuan baca Al-Quran lagi. Jumpa pula perkataan, contohlah tuan-tuan, tuan-tuan jumpa perkataan ka. Ka tak boleh. Ka ni tadi tuan-tuan confuse. Kita ambil yang mudah-mudah dulu. Okey, tuan-tuan jumpa perkataan ala. Contoh, ala. Panjang ke pendek? Pendek. Kalau pendek tu kalimat apa? Allahu Rabbi. Selesailah pengajian kita pada pagi ni. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Ada soalan tak ni tuan-tuan? Ada soalan tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan last. Jom nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sebelum masuk ayat Al-Quran. Okey, tuan-tuan dengar tau. Katalah saat lagi kat rumah tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpa perkataan ni. As-sarukhah. As-sarukhah. Cuba sebut ramai-ramai. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dah tera bahasa Arab ni, as-sarukhah ni, saya tunjuk diagram. Okey, as-sarukhah ni tuan-tuan nak kata kalimat isim ke, fi'il ke ataupun haraf? Isim. As-sarukhah. Kalimat apa tuan-tuan lagi sekali ramai-ramai? Isim. Okey. Kalau isim wajib cari 3 maklumat. Satu tanda. Okey, kalau sungguhlah as-sarukhah tu isim, mana tanda dia isim? Oh, Masya Allah, alif lam di pangkal, al. Lagi tuan-tuan, kat ujung ada apa? Ta marbutah kat ujung. Masya Allah Rabbi. Mati ni kita saya padam kejap. Saya padam kejap. Nanti tuan-tuan confuse. As-sarukhah. Okey, sekarang ni pergi jantina. Tengok betul. As-sarukhah kat hujung ada tak ta marbutah ataupun ada. So kalau ada, jantinanya muzakkar atau muannas? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, perempuan. Okey, pi pula bilangan. Tengok bilangan. As-sarukhah kat hujung ada tak aini? Tak ada. Kalau tak ada, bilangan 1 ke 2? 1. Pandai tuan-tuan. Mufrad. Very good tuan-tuan. Very good. Macam ni tuan-tuan. So kalau kalimat as-sarukhah ni isim, tanda dia ada 2, alif lam dengan ta marbutah. Okey, jantina dia tadi perempuan sebab ada ta marbutah kat ujung. Bilangan dia singular 1 sebab tak ada penambahan aini kat ujung. Kalau perkataan as-sarukhah ada dalam ayat Al-Quran, ayat tu Allah cerita lelaki ke perempuan? Seorang ke ramai? Tuan-tuan faham tak ayat Al-Quran? Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan dah tera bahasa Arab ni, cerita kat saya alif lam tak tanda dia, perempuan ustaz seorang. Apa makna as-sarukhah dalam bahasa Melayu? Cerita. Tak tahu. Makna tak tahu. Yang kami tahu dia perempuan ustaz, dia isim. Adakah as-sarukhah tu maknanya makan? Betul ke salah? Salah. Salah lah ustaz. Minum? Salah. Salah lah ustaz.
Apa saya puas salah? Sebab dia isim. Ustaz, ni isim lah Ustaz. Makan, minum tu kata kerja, tuan-tuan. Alih-alih orang pun tak boleh tipu tuan-tuan dan perempuan. Itulah maksud saya. As-sarukhah ni maknanya apa Ustaz? As-sarukhah ni maknanya peluru berpandu. Tu dia Ustaz. Contoh Ustaz memang payah sungguh. Tapi tuan-tuan boleh jawab tak tu isim? Boleh. Okey, saya bagi perkataan berikutnya. Jom kita buat sama-sama. Tuan-tuan baca lagi Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran. Saya padam ni. Tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpa pula perkataan ini. Saya padam Oh, hari ni saya nak tuan-tuan dapat sesuatu selepas habis kelas kita. Tak lama nak habis dah tuan-tuan. Yakhluqu. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, saya tunjuk diagram. Tuan-tuan tengok betul-betul perkataan yakhluqu. Yakhluqu tu ada tak alif lam kat pangkal? Tak ada. Tanwin an-in-un kat ujung? Tak ada. Ta marbutah kat ujung? Tak ada. Baris bawah kat ujung? Tuan-tuan nak kata dia kalimat apa? Isim ke fi'il? Apa tuan-tuan? Tak ada tanda-tanda isim fi'il. Nanti sabar tuan-tuan. Okey. Sekarang ni fi'il ada 3 jenis, betul ke tidak? Yang pertama fi'il apa? Madhi. Kalau madhi kat ujung baris apa? Atas. Yang kedua fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Kalau mudhari' kat ujung baris apa? Depan, dhamma. Yang ketiga fi'il apa? Amar. Kalau amar kat ujung baris apa? Sukun, mati. Okey, tengok sama-sama. Yakhluqu kat ujung baris apa sekarang? Baris apa sekarang tuan-tuan? Baris dhamma kan, baris depan. So kalau baris depan kat ujung, tuan-tuan nak kata dia fi'il madhi ke mudhari'? Kalau mudhari' ada telah ke tak ada telah? Allahu Rabbi tuan-tuan. Saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Yakhluqu ni dia telah mencipta. Betul ke salah? Betul. Salah. Yang betul apa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tu kalimat apa? Tuan-tuan tahu tu kalimat fi'il. Tuan-tuan tahu tu fi'il mudhari'. Tak tengok dah makna bahasa Melayu. Lepas tu tuan-tuan dapat pula terjemah yang tepat. Tuan-tuan seronok ke tak seronok? Tuan-tuan jangan risau. Jangan dihafal kaedah saya tuan-tuan. Kaedah saya jangan dihafal. Tuan-tuan tengok diagram. Lama-lama tuan-tuan ingat. Jangan dihafal. Siapa hafal tak acik. Dalam kelas saya tak benarkan tuan-tuan hafal. Kalau tuan-tuan hafal nanti tuan-tuan cepat pandai. Kalau tuan-tuan cepat pandai, bulan kedua dah berhenti dah kelas. Jom. Baca lagi Al-Quran Ustaz. Kami baca lagi Al-Quran. Baca-baca Al-Quran jumpa kalimat fi. Fi. Saya nak tanya tuan-tuan. Fi tu kalimat isim atau fi'il atau haraf? Oh, cekap tuan-tuan. Mana tahu dia haraf. Very good. Siapa yang jawab berbenar tu memang student saya lah tuan-tuan. Pendek berbenar Ustaz. Masya Allah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dah boleh kenal kalimat isim, kata nama, kalimat fi'il, kata kerja, kalimat haraf, kata tugas dalam Al-Quran tanpa tengok makna bahasa Melayu. Tuan-tuan, ini kunci bahasa Arab tau. Tuan-tuan faham yang asas ni. Lepas ni saya bincang dengan tuan-tuan Al-Quran. Kenapa Allahu? Kenapa Allaha? Kenapa Allahi? Kenapa Rasulu Ustaz? Kenapa Rasulah? Kenapa Rasuli? Jadi mudah tuan-tuan. Kena faham kunci ni dulu. Tuan-tuan faham ke tidak? Jelas ke tidak? Jelas lah? Okey. Tuan-tuan ada soalan tak setakat sekarang? Kalau tak ada saya nak tanya tuan-tuan. Jom kita bincang. Last tuan-tuan saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak pilih satu ayat. Satu ayat yang tuan-tuan baca sebelum kita baca ayat Al-Quran. Ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Cuba baca ramai-ramai. 1, 2, 3.
sedap tuan-tuan baca. Macam qori dan qori'ah. Kalau qori tu laki ke perempuan? Qori. Lelaki. Kalau qori'ah, Besok tak boleh buat. mana tuan-tuan tahu qori'ah tu perempuan, muannas? Pada Pandai tuan-tuan. Belum apa dah praktik dah ustaz. Oh Allahu akbar. Ini baru tak sampai sejam setengah. Kalau 10 bulan rasa-rasa dah boleh buat kelas sendiri dah tuan-tuan dan perempuan. Jom kita bincang sama-sama. Okey, dalam pengajian kita nanti kita ada 3 peringkat terjemahan. 3 peringkat tuan-tuan. Yang pertama terjemahan sepatah, word by word. Saya akan terjemahkan satu dekat tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua terjemahan ayat. Lepas yang sepatah word by word tu, kita bagi terjemahan ayat. Yang ketiga penafsiran. Saya akan tafsir ayat tu. Contoh ayat tu cerita tentang Nabi mana, melibatkan kaum mana, apa tema dia ustaz, nikmat ke azab. Saya akan tafsir dekat tuan-tuan dan perempuan. Cuma hari ni nak ubah sistem. Saya tak nak terjemahkan sepatah word by word dekat tuan-tuan dan perempuan. Sebab matlamat saya hari ni besar. Saya nak tuan-tuan kenal tu kalimat isim atau fi'il atau haraf tanpa tengok makna bahasa Melayu. Okey. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan ayat dia, ayat-ayat. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Okey, jom. Kita ready tau? Kita pergi word by word. Perkataan yang pertama, a'udzu. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. A'udzu ada tak alif lam? Al kat pangkal? Tak ada. Ta marbutah, sorry tuan, tanwin an in un? Tak ada. Ta marbutah kat ujung? Tak ada. Baris bawah atau kasrah kat ujung? Tak ada. Makna kata dia tiada tanda-tanda isim. Kalau bukan isim, tuan-tuan nak kata dia kalimat isim ke, fi'il ke ataupun haraf? Kalimat apa tuan-tuan? Dah lah tahu fi'il. Jawab yang lengkap terus. Sabar tuan-tuan. Sabar. Kita pergi satu persatu. Dah terror dah tu. Sabar. Kita pergi satu persatu. Saya nak semua orang boleh follow pengajian pagi ni. Okey, pertama kami tahu dia fi'il. Okey. Sekarang ni kita nak tahu fi'il dalam bahasa Arab ada berapa jenis? 3. Yang pertama fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau madhi kat ujung baris apa? Atas. Yang kedua fi'il apa? Mudhari'. Kalau mudhari' kat ujung baris apa? Depan, dhammah. Yang ketiga fi'il apa? Amar. Kalau amar kat ujung baris apa? Mati, sukun. Makin cekap. Tengok ramai. A'udzu kat ujung baris apa? Baris depan. So kalau baris depan, baris dhammah kat ujung, ini fi'il madhi ke fi'il amar? Fi'il mudhari' ustaz. Ustaz jangan nak trik kami ustaz. Kami dah terror bahasa Arab. Bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar ustaz. Ni fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Barulah saya tanya tuan-tuan, kalau fi'il mudhari' ada telah ke tak ada telah? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, a'udzu, aku telah berlindung ke aku berlindung? Tuan-tuan dapat terjemah tepat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, fi'il mudhari' ada maksud dulu, kini dan selama-lamanya. Tuan-tuan faham ayat Al-Quran. Tuan-tuan dapat makna tersirat ustaz. Makna kata a'udzu dulu, kini dan selama-lamanya. Aku berlindung dengan siapa tuan-tuan? Allah. Allahu akbar. Lagi feel lah ustaz. Lagi rasa makna tu masuk hati. Betul ke tidak? Betul. Okey. Jom kita pergi perkataan berikutnya. Billahi. Cuba sebut ramai-ramai. Okey tuan-tuan, billahi ni ada 2 patah perkataan tau. Yang pertama bi, yang kedua Allahi. Saya nak tanya tuan-tuan. Bi. Arab. Oi, belum tanya dah jawab. Terror sungguh tuan-tuan pagi ni. Seronok saya.
B tu kalimat apa? Isim ke fi'il ke haraf? Arab. Okey, macam mana tuan-tuan tahu dia haraf? Pendek berbenar. Allahu Rabbi. Pendek berbenar Ustaz. B tu kalimat haraf. Nanti dalam pengajian kita, bila tuan-tuan jumpa haraf, ada dia punya maklumat tuan-tuan kena cari. Kunci dia, kenal dulu tu kalimat haraf. Okey, selepas B, tuan-tuan jumpa kalimat apa? Allahi. Sebut ramai-ramai. Allahi. Okey, terus nak tanya tuan-tuan, Allahi tu maknanya Allah. Allahi hi. Ha, kalimat isim ke, kalimat fi'il ke, kalimat haraf? Isim. Allahu Rabbi. Tahniah tuan-tuan dan perempuan. Mana tahu Allahi tu kalimat isim? Alif lam di pangkal. Lagi tuan-tuan? Baris bawah di hujung. Allahu Rabbi ya Karim. Sonoknya saya bersama tuan-tuan dan perempuan. Ada dua tanda di isim Ustaz. Yang pertama alif lam di pangkal ni, alif lam. Yang kedua baris apa tuan-tuan? Baris bawah di hujung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahniah tuan-tuan, tahniah. Okey, jantina bilangan minggu depan kita bincang. Saya skip dulu yang tu. Okey, kita pergi kalimat berikutnya. Selepas Allahi tu kalimat apa? Mina. Mina tu asalnya min tuan-tuan. Asal dia min. Min tu kalimat apa? Oh, saya nak tanya tuan-tuan, mana tahu dia haraf? Pendek berbenar lah Ustaz. Masya Allah. Saya tanya tak makna bahasa Melayu kat tuan-tuan dan perempuan? Tanya tak min tu mana? Tak kan? Saya terus tanya jenis. Hari ni tuan-tuan dah jadi orang Arab. Alhamdulillah. Selepas min kalimat apa tuan-tuan? Asyaitani. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Asyaitani ni tu kalimat isim ke fi'il ke haraf? Isim. Asyaitani ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Okey, yang pertama tanda. Mana tanda di isim? Alif lam di pangkal. Lagi tuan-tuan. Baris bawah di hujung kalimah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tahniah tuan-tuan dan perempuan, terus sungguh. Okey, maklumat yang kedua. Maklumat kedua nak cari jantina dia. Okey, tengok jantina. Nak cari jantina si setan ni. Jantina si setan ni tuan-tuan, jantan ke betina? Jantan ke betina? Sekejap. Puan ada sahabat kita di ruang cek. Sekejap tuan-tuan. Saya tengok saya cek. Ada sahabat kita di ruang cek. Puan Zaliha cari nama saya dekat partisipan Ustaz Wan. Puan Zaliha, gambar saya sekejap besar, sekejap kecil kan. Okey, Puan Zaliha cari gambar saya dekat cari nama saya dekat partisipan Ustaz Wan. Ada button more kat situ. Okey, Puan Zaliha tekan more tu, ambil pin. Nanti yang dipaparkan di skrin handphone atau laptop Puan Zaliha tu gambar saya sahaja. Boleh nak? Jelas nak? Okey. Pergi dekat partisipan, tuan-tuan cari nama saya Ustaz Wan. Okey. Tuan-tuan tekan more, ambil pin. Okey, tuan-tuan pinkan gambar saya. Okey, jelas nak? Boleh nak? Okey, baik. Saya nak semua orang boleh follow nak, boleh fokus pengajian pagi ni. Kalau suara saya tenggelam timbul, tuan-tuan bagi tahu, Ustaz, suara Ustaz tenggelam timbul. Sekejap lagi saya cakap seorang-seorang pula kat depan ni tuan-tuan nak. Okey, jom kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang ni kalimat asyaitani. Tuan-tuan tahu dah dia kalimat isim, betul ke tidak? Betul. Okey, ada dua tanda di isim. Yang pertama apa tuan-tuan? Alif Lam di pangkal. Yang kedua, baris bawah di hujung. Okey, jelas nah. Okay, sekarang ni nak cari jantina si setan ni.
Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Si setan ni jantinanya muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Jantan ke betina? Jantan. Jantan. Macam mana tuan-tuan tahu si setan ni jantan muzakkar? Macam ni tuan-tuan dan perempuan. Ustaz, acik dah hidup atas muka bumi Allah ni 60 tahun. Lepas masuk kelas ustaz baru tahu si setan tu jantan rupanya. Muzakkar. Kalau si setan tu betina, tuan-tuan yang dah kira bahasa Arab ni tahu dah sebutan dia macam mana. Tambahlah kat ujung. Asyaitan. Nah, pandai tuan-tuan cakap Arab. Kalau asyaitan, nah baru betina ustaz. Dia tak ada tamar buta, so dia jantan. Okey, sekarang nak pergi bilangan. Tuan-tuan tengok bilangan. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Asyaitani. Ada tak sebutan aini? Aini kat ujung? Tak ada. Tak ada aini kan? So kalau tak ada aini, si setan ni sekor ke banyak? Sekor ustaz. Mufrad ke jamak? Mufrad. Singular ke plural? Singular lah ustaz. Tuan-tuan faham ke tak? Jelas ke tak? Jelas. Okey, lagi sekali saya nak buat dengan tuan-tuan dan puan. Follow ramai-ramai. Asyaitani, tuan-tuan kata kalimat isim. Tanda di isim alif lam di pangkal dan baris bawah di hujung. Betul ke tak? Betul. Betul. Okey, asyaitani kat hujung ada tak ta marbutah? Tak ada. Tak ada. Okey, nak tanya tuan-tuan. Kalau tak ada ta marbutah kat hujung, tak ada kat hujung, jantinanya muzakkar ke muannas? Muzakkar, lelaki. Jantan ustaz. Kemudian bilangan. Asyaitani, kat hujung perkataan asyaitani ada tak penambahan aini? Tak ada. Bila tak ada aini, tuan-tuan tahu bilangan dia satu ke dua? Mufrad ke musanna? Mufrad, singular, sekor saja Allah sebut. Kalau asyaitanaini, cuba sebut ramai-ramai. Kalau asyaitanaini, bilangan dia satu ke dua? Pandai tuan-tuan. Mana tahu bilangan dua? Ada aini lah ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, senang sungguhlah bahasa Arab ni ustaz. Tapi dengan syarat ustaz ada kat depan lah, bukan kami boleh jawab. Kalau seorang-seorang kat rumah berpeluh kami ni ustaz, tak apa. Yang penting tuan-tuan boleh follow pengajian pagi ni. Yang tu saja. Okey, apa kalimat yang terakhir dalam ayat kita? Ar-rajim. Lagi sekali ramai-ramai. Okey, saya terus nak tanya tuan-tuan. Ar-rajimi, kalimat isim atau fi'il atau haraf? Isim. Mana tanda di isim? Alif lam di pangkal. Lagi baris bawah di hujung. Makin cekap dah tuan-tuan. Ke tuan-tuan dah boring? Asyik sama je ustaz tanya soalan ni. Kalau boring tu tanda faham. Okey. Sekarang jantina dia. Ar-rajimi tu maknanya yang kena rejam. Ar-rajimi tu yang direjam tu lelaki ke perempuan? Muzakkar ke muannas? Okey, macam mana tuan-tuan tahu yang kena rejam tu muzakkar, lelaki? Kalau yang kena rejam tu perempuan, orang Arab tak sebut ar-rajim, dia sebut apa? Ar-rajimah. Allahu akbar. Seronok tuan-tuan. Nak tanya, ar-rajimi kat hujung ada tak penambahan aini? Kalau tak ada, bilangannya mufrad ke musanna? Mufrad. Singular ke plural? Macam ni tuan-tuan. Satu lagi ayat boleh tuan-tuan? Nak lagi tak? Boleh. Satu lagi ayat. Ambil yang ni. Okey. Kali ni saya terus nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Okey, jom tengok. Perkataan yang pertama, khalaqa. Cuba sebut ramai-ramai. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul, renung betul-betul, pastikan betul-betul. Okey, khalaqa tu kalimat apa? Isim ke, fi'il ke haraf?
Fi'al. Fi'il madi. Fi'il madi. Macam mana tuan-tuan tahu dia fi'il? Soalan kedua. Dia tanda. Tak ada tanda-tanda Tanda isim. Tu dia tuan-tuan, alif lam tak ada, tanwin tak ada, ta marbutah tak ada, baris bawah tak ada. So fi'il lah. Tuan-tuan jawab ni macam 10 tahun dah belajar bahasa Arab. Inilah rahsia dia. Khalaqa qa kat ujung baris apa sekarang? Kalau baris atas, fi'il mudhari' ke fi'il amar? Madi. Fi'il madhi lah ustaz. Kalau madhi ada telah ke tak ada telah? Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan puan-puan seronok sungguhlah ustaz. Al-insana. Al-insana. Kalimat apa? Isim. Tanda dia? Alif lam al. Muzakkar ke muannas? Muzakkar, lelaki. Tak ada ta marbutah kat ujung. Masya-Allah, hebat tuan-tuan. Al-insana kat ujung ada tak aini? Kalau tak ada aini, bilangannya 1 ke 2? Mufrad ke musanna? Mufrad, singular. Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan dah tera bahasa Arab. Min, kalimat apa tuan-tuan min? Haraf. Macam mana tuan-tuan tahu min tu haraf? Pendek berbenar. Alaqin. Sebut ramai-ramai. Alaqin. Tuan-tuan last. Boleh jawab sadaqallahul azim. Alaqin qin. Kat ujung baris apa sekarang? Tanwin baris 2. So kalimat apa tuan-tuan? Isim. Alhamdulillah, selesai sudah pengajian kita pada pagi ni. Tuan-tuan seronok ke tidak? Agak-agak saat lagi tuan-tuan baca Al-Quran, boleh kenal tak tu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat araf? Boleh ke tidak? Okey, Ustaz. Okey, setakat sekarang tuan-tuan dan perempuan ada tak soalan? Tak ada. Tuan-tuan ni tak nak tanya sebab faham ke sebab tak tahu nak tanya apa? Dah faham dah? Allahu Akbar, seronok saya tuan-tuan dan perempuan. Inilah matlamat saya. Okey. Waalaikumsalam puan, sila. Saya nak tanya. Boleh? Dalam kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tuan. Min di sini dia harap, betul, tapi dia berbaris bila disambungkan dengan syaitan. Betul. Sedangkan ayat seterusnya yang kedua Ustaz tunjuk tadi, min dia kekal mati. Min malam. Jadi macam mana tu Ustaz? Boleh Tuan, jelaskan? soalan tuan paling best di dunia. Paling best. Okey, tuan-tuan dengar. Kalimat mina, tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, sebutan originalnya adalah min. Original mesti baris mati tuan. Min. Habis tu ustaz, kenapa baca mina? Yang ni tak ada kaitan dengan bahasa Arab tuan-tuan dan perempuan. Yang ni ada kaitan dengan ilmu bacaan Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak sambung bacaan min dengan kalimat selepasnya, kena hidupkan baris atas. Minasyaitani. Tapi originalnya apa tuan-tuan? Min. Original min. Okey, senang cerita, kalau perkataan selepas min tu ada alif lam macam ni, baru tuan-tuan letak baris atas. Minasyaitani. Minal masjidi. Tapi kalau tak ada alif lam, bacaan asal dia apa tuan-tuan? Min. Sebab tu ayat yang kedua, min alaqin, ada tak alif lam kat pangkal? Tak ada. Tapi once saya dah letak al-alaqi, tuan-tuan baca macam mana? Minal alaqi. So original min berubah kepada baris atas, kita nak sambung bacaan dengan perkataan selepasnya. Jelas tuan-tuan? Faham tak? Jelas. Alhamdulillah. Lagi tuan-tuan, sama-sama tuan Yunus daripada Batu Pat. Ahlan tuan Yunus. Soalan sangat bagus. Sangat bagus. Okey. Tuan-tuan ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila tuan. Maaf Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan macam mana kaedah untuk kita tahu yang mana itu adalah jamak ataupun tidak. Ya.
Dia ada penambahan untuk jamaknya. Ada. Cuma yang tu saya tak bincang pada peringkat awal pengajian. Biasa di peringkat awal pengajian, saya akan sebut kalau jamak, terjemahan saya berganda. Contoh kalau batu, berganda ke tidak berganda? Tidak. So ni tuan-tuan tahu mufrad singular. Tapi kalau terjemah saya batu-batu, berganda ke tidak jamak? Okey. Ada. Saya tanya semua orang. Tuan-tuan nak saya jawab tak soalan tuan tadi? Tak. Macam mana kami nak tahu bilangan perkataan tu jamak tanpa tengok makna bahasa Melayu? Nak ke tak nak? Tak. Okey, tapi ini bukan fokus saya hari ni tuan-tuan tahu. Ni highlight saja. So sekadar tuan-tuan ambil maklumat saja. Boleh nak? Jelas nak? Boleh nak? Tuan-tuan jangan hafal. Siapa hafal tak ci. Tengok je. Okey tuan. Tuan nak tahu bilangan jamak dalam Quran ni mudah. Saya bagi satu tanda. Kalau kat hujung perkataan tu ada penambahan ina. Sebut ramai-ramai. Ina. Sebutan dia ina tau. Ejaan dia yanun. Ina. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Nampak tak? Alamina. Tuan-tuan rahsia besar bahasa Arab. Takci ya. Tuan-tuan dapat lebih hari ni. Takci. Ni rahsia kita, jangan cerita ke orang. Al-Alamina ni kat hujung ada tak ina? Ada. Kalau ada ina, di mufrad ke jamak tuan-tuan? Mufrad ke jamak? Jamak. Singular ke plural? Singular ke plural? Plural. Sebab tu al-alamina, tuan-tuan nak jemah bahasa Melayu. Alam ke alam-alam? Alam-alam. Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Dapat tak? Ad-dallina. Cuba sebut ramai-ramai. Kat ujung ada tak ina ni? Ada tak ina kat ujung? Ada. Kalau ada, ad-dallina tu seorang ke ramai? Orang sesat ke orang-orang yang sesat? Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. So, tuan, jelas tak tuan? Jazakallahu khairan. Allah yajzikum wa iyyakum. Cuma yang ni highlight tuan-tuan lah. Peringkat awal saya tak bincang. Dalam pengajian nanti insya-Allah saya bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan ada soalan lagi tak sebelum saya nak masuk kepada penjelasan tentang kelas? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya puan? Nak tanya maksud pelajaran ni adakah kita akan belajar pada tiap-tiap hari Sabtu? Ya puan. Yang tu saya akan bentang pada maklumat kelas sat lagi. Untuk menjawab peringkat awal ni ya. Kelas kita setiap hari Sabtu pukul yang sama macam mana pukul kita buat preview. Okey, Alhamdulillah puan. Okey, saatnya tuan-tuan sebelum saya masuk maklumat kelas, tuan-tuan izinkan saya ambil masa 10 minit je. 10 minit je. 10 minit tuan-tuan Ya tuan, sila tuan. Soalan? Nak tanya sikit. Boleh tuan. Ada ulang siaran tak? Ada. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan dan perempuan. Once tuan-tuan dah daftar kelas nanti, tuan-tuan dan perempuan akan dimasukkan dalam satu grup Telegram ataupun grup FB. Dalam grup FB dan grup Telegram tu nanti saya akan masukkan video-video pengajian kelas. Macam video hari ni saya rekod. Saya akan masuk dalam grup-grup tersebut. Bila tuan-tuan tak sempat join kelas pada hari tu, tuan-tuan akan dapat video rakaman. Tuan-tuan boleh ulang kaji menggunakan video-video rakaman. Setiap kelas saya akan rekod pengajian dia. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan faham ke tak? Jelas ke tak? Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan, okey, saya nak bagi maklumat kelas dekat tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya bagi maklumat kelas, saya nak cerita